Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, maka pada kali ini kita dapat bertemu lagi untuk menyambung pengajian Kitab Induk Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, bagi kali yang ke-52. Diam tak diam, pengajian kita sudah masuk tahun yang ke-9 bagi surau ini. Jadi kita sangat-sangat bersyukur. Hari ini kita nak sambung tentang syarahan kitab Cinta Allah. Ini salah satu daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Induk Ihya ini. Jadi sebelum ini, dalam kuliah sebelum ini, kita sudah melihat tanda-tanda seseorang itu mencintai Allah. Apakah ciri-ciri yang ada pada seseorang pecinta? Pencinta Allah. Jadi kita nak tahu, aku ini Allah iktirafkah sebagai salah seorang yang cinta akan dia? Aku ini di sisi Allah termasukkah ke dalam golongan para pencinta dia? Aku ini pada Allah, Allah akuikah sebagai orang yang mencintai dia? Takut-takut kita ini hanya terperasan saja. Jadi dari segi keputusan akhirnya, bahagian itu hanya Allah sahajalah yang sebenar-benar tahu. Kita pun tak tahu kita ni termasukkah dalam golongan yang mencintai Allah di sisi dia. Dan pada hakikatnya pula, hanya dialah satu-satunya yang ada tahu. Selain daripada dia, tidak ada suatu mana makhluk pun yang tahu. Itu dari segi hakikatnya. Namun begitu, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sedar bahawa kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan usaha dan ikhtiar. Walaupun usaha dan ikhtiar kita tetap tidak terkeluar daripada ketentuan Allah. Dengan usaha dan ikhtiar inilah kita boleh buat penelitian dan buat penilaian. Sama ada aku ini termasukkah ke dalam golongan para pencinta Allah. Jika termasuk, kuatkah cinta aku ini? Ataupun lemah cinta aku ini? Sangat kuatkah atau sangat lemahkah? Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali telah menggariskan beberapa ciri pencinta Allah. Dengan ciri-ciri inilah kita buat kayu ukur, penilaian, satu standard penilaian untuk kita mengagak-agak. Bukan sekadar mengagak-agak kosong, tetapi mengagak-agak dengan usaha dan ikhtiar yang sepatutnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan ciri-ciri yang digariskan tersebut, kita buatlah penilaian, kita buatlah pertimbangan, kita buatlah penelitian terhadap diri kita sendiri. Aku ini rasa-rasanya seorang yang pencinta Allah ke tidak? Dan malam ini, selain daripada kita nak mengimbas kembali sedikit secara selayang pandang sahaja ciri-ciri orang yang mencintai Allah, kita akan dihidangkan pula dengan ciri-ciri orang-orang yang tak mencintai Allah. Apabila dibentangkan ciri-ciri orang yang mencintai Allah, kita berharap agar kita ni termasuk dalam golongan tersebut. Dan apabila dibentangkan nanti ciri-ciri orang yang tak mencintai Allah, kita berharap janganlah kita dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Kita takut termasuk dalam golongan yang tidak mencintai Allah. Jadi bolehlah kita buat penelitian, kita timbang, kita buat penilaian. Takut-takut kita ni tak termasuk ke dalam golongan yang mencintai Allah. Takut kita ni berada dalam golongan yang tak mencintai Allah pula. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
Pengajian kitab Ihya kita ini, kupasan terperincinya adalah kuliah di Surau An-Nur, Sungai Nyor. Dan satu lagi, kupasan terperinci ialah pengajian-pengajian yang dibuat di rumah saya sendiri. Selain itu, kupasan kitab ini yang agak terperinci, itu ialah pengajian Masjid PGA Ipoh. Di Surau Sungai Kerang dan Surau Sungai Baru, kita buat pengajian yang bertaraf biasa sahaja. Dia tidak terperinci. Kalau nak yang terperinci, kena ikuti rakaman-rakaman pengajian-pengajian yang kita buat. Sama ada di Surau Sungai Nyor ataupun di rumah saya. Kalau yang agak terperinci, rakaman-rakaman di Masjid PGA Ipoh. Baiklah. Sekarang kita imbas secara sepintas lalu akan tanda-tanda seseorang itu mencintai Allah. Okay, kata Imam Ghazali, yang pertama, orang yang cinta akan Allahnya, tentulah dia cinta. Cinta ni maksud dia sangat suka. Kalau sekadar suka tu, tak sampai cinta dalam bahasa Melayu kita. Suka ni bawah sikit. Tahu peringkat bawah, kemudian peringkat suka, kemudian peringkat sangat suka tu, itu baru kita kata cinta. Orang yang cinta Allah ni tentunya dia cinta, maksud dia sangat suka untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Yakni setelah masuk ke jannah nanti. Di sana kita akan memandang. Memandang itu bahasa dalam. Memandang akan Allah. Yang itu merupakan kenikmatan yang tertinggi. Tak ada kenikmatan yang dapat lawan kenikmatan bertemu dengan Allah nanti, memandang akan Allah nanti. Bahkan ketika kita memandang akan Allah itu, kenikmatan jannah ni seolah-olah terpadam lah. Macam tak ada nilai lah, sebab lazatnya memandang akan Allah. Jadi bagi ahli-ahli sufi, matlamat dia ke situ. Bukan sekadar nak lepas daripada neraka, tidak sekadar nak dimasukkan ke dalam jannah, tidak sekadar nak masuk ke dalam jannah-jannah mukharrabin, jannah-jannah tertinggi. Tidak sekadar nak mendapat redha Allah yang lebih besar daripada jannah. Bahkan nak mendapatkan Tuhan punya jannah itu sendiri. Setara itu. Nak sampai ke situ adalah ilmu-ilmu dia, adalah amal-amal dia. Sabda Nabi SAW maksudnya, sesiapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, nescaya Allah juga cinta untuk bertemu dengannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda yang kedua orang itu mencintai Allah adalah dengan membanyakkan sujud. Maksudnya, banyak melakukan solat-solat sunat. Tanda yang ketiga, seseorang itu pencinta Allah, ialah dia sanggup berperang, sanggup berjuang pada jalan Allah, dan berperang itu pula dengan perancangan yang bagus. Bukan perang begitu membabi buta sahaja. Firman Allah, surah As-Saff ayat 4 maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang pada jalan Allah dalam barisan perang yang teratur. Dalam saf yang teratur. Yang keempat, tanda seseorang itu mencintai Allah ialah dia tidak membenci mati. Benci mati ni, dia berlaku sebab kuatnya cinta kepada dunia. Bila masa kita nak mati tu seolah-olah dunia yang dalam diri kita ni nak ditarik keluar. Kalau kita melawan itu yang direntap keluar. Nak direntap itu adalah keduniaan. Sebab itu orang yang mati disebut meninggal dunia. Ahli-ahli sufi meminta dipanjangkan umur bukan kerana mereka membenci mati. Ahli sufi katanya mencintai mati, tapi dalam doa minta dipanjangkan umur. Macam mana tu? Macam bertentangan je nampaknya. Sebenarnya mereka berbuat demikian kerana mahu mempertingkatkan lagi maqam masing-masing sebagai persediaan yang terbaik dalam bertemu dengan Allah nanti. Sebab di mana maqam kita di dunia ketika ini, masa hidup ini, di akhirat sana esok nanti, di situlah maqam kita. Cuma digandakan kenikmatannya. Kalau sekarang kita duduk pada maqam yang ke 30,000, akhirat esok maqam 30,000 itulah. Dia tak ada naik turun, melainkan dengan syafaat. Adalah kenaikan.
Yang kelima, tanda seseorang itu mencintai Allah, orang itu tentunya akan mengutamakan apa yang disukai oleh Allah berbanding apa yang disukai oleh diri dia sendiri. Dia suka, Allah suka. Bila bertentang dua, dia akan pilih yang Allah suka. Orang yang bercinta sudah tentu akan mendahulukan kemahuan kekasihnya berbanding kemahuan dirinya sendiri. Kita punya kekasih dalam kalangan manusia ni, apa dia cakap pun kita akan usaha nak ikut walaupun kita tak suka. Sebab kita melebihkan kekasih kita itu berbanding diri kita sendiri. Kita cadang nak makan kedai A, kekasih kita kata makan kedai B lah. Tak apalah. Kita batalkan perasaan kita nak ke kedai A tadi, kita ikut kekasih kita. Jom kita pergi kedai B. Macam tu lah dengan Allah. Bahkan lebih lagi. Tanda yang keenam seseorang itu mencintai Allah, orang itu tentulah mencintai zikrullah. Maksud dia sangat suka ingat akan Allah. Sama ada dengan berlafaz atau tidak berlafaz. Orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, tentunya sangat suka ingat akan Allah dan sangat banyak ingat akan Allah. Kalau ingat tu sikit, macam mana nak kata dia sampai ke peringkat cinta? Peringkat suka pun mungkin tak sampai. Tanda yang ketujuh seseorang itu mencintai Allah ialah orang itu pastinya mencintai Al-Quran. Mana mungkin dia mencintai Allah tapi dia tak mau Al-Quran. Ini sangat tidak kena. Kata Sahal, tanda mencintai Allah ialah mencintai Al-Quran. Tanda mencintai Al-Quran ialah mencintai Nabi SAW. Dan tanda mencintai Nabi ialah dengan mencintai sunnah. Tanda yang ke-8, seseorang itu mencintai Allah. Orang itu sudah pasti mencintai Nabi. Mana mungkin dia cinta Allah tetapi dia tidak ada cinta akan Nabi. Sekadar suka saja Nabi. Mana boleh? Tak kena. Firman Allah dalam surah Ali Imran 31. Katakan, jika benar kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi Allah suruh Nabi Muhammad cakap macam itu. Kita kena ikut Nabi. Jadi ikut Nabi ni sampai ke peringkat cinta akan Nabi. Jadi dua itu dah tentu dah. Cinta akan Allah, cinta akan Rasulullah. Yang kesembilan, orang yang mencintai Allah ini sudah tentu dia suka dengan khilwah dan suka dengan munajah. Maksudnya, dia suka untuk memperuntukkan masa-masa tertentu untuk dia bersendirian, lalu dia bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ni kekasih dia. Dia ada satu masa-masa khusus untuk dia menyendiri dan dia dengan kekasih dia sahaja. Lebih-lebih lagi pada malam hari, pada 2/3 malam dan seterusnya. Tanda yang ke-10, seseorang itu mencintai Allah, tertanam dalam jiwanya bahawa terlepas selain Allah, tak mengapa, it's okay. Asalkan jangan terlepas akan Allah. Orang jenis ini, dia akan berasa sedih atas keluputan setiap saat yang kosong daripada zikir dan taat kepada Allah. Kalau kita tak ingat Allah, berjam-jam tak teringat akan Allah, biasa je bagi kita. Maksud dia bukan pencinta lah tu. Kalau pencinta ni dia selalu Allah tu dengan dia saja. Tak terlepas. Jika boleh, dia hendak sentiasa dalam keadaan ingat akan Allah dan sentiasa dalam keadaan taat. Kita ni ingat pun kurang, taat pun kurang. Macam mana nak kata kita ini pencinta? Sekadar cakap dia mulut, kamu cinta Allah? Oh, saya memang cinta Allah. Tapi bila kita nilai balik diri kita dengan garis panduan yang Imam Al-Ghazali bagi ni, rasa macam tak sampai taraf orang mencinta ni. Tanda yang ke-11. Seseorang yang mencintai Allah sudah pasti dia akan berasa ringan, berasa sedap dan berasa lazat untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Imam Ghazali kata, orang yang merindu itu tentunya tidak berasa berat berjalan. Ini bahasa dalam, maksud dia berusaha. Tak rasa berat untuk berusaha memenuhi keinginan orang yang dirinduinya. Dan kita dengan kekasih kita dalam kalangan makhluk lah. Apa permintaan dia, kita
memang cepat-cepat nak buat. Masa tu tengah kuat sangat cinta tu kan. Dia berasa enak melayaninya dengan hatinya sekalipun kesukaran melanda tubuh badannya. Adakah kita sebegitu dengan Allah? Tanda yang ke-12, seseorang itu mencintai Allah. Orang itu tentulah dia mengasihi segala makhluk Allah. Sebab Allah punya, kepunyaan Allah belaka tu. Dia mesti kasih. Tetapi bertegas terhadap musuh-musuh Allah dan orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dia ada ketegasan, ada izzah, ada ketegapan dia. Yang ini tak boleh. Ada ketegasan. Tegas ni bukan maksud garang, bukan maksud marah, bukan maksud nak pergi hentam, bukan. Dia ada tegas. Orang buat yang bertentangan, ajak kepada yang selain daripada yang diredai Allah ni, dia yang ni tak boleh. Ada tegas. Tanda yang ke-13, seseorang itu mencintai Allah, ada perasaan takut. Maksud dia ada risau, ada bimbang, ada khawatir. Apa yang ditakut tu? Takut terlepas akan Allah. Takut terjauh daripada Allah. Takut cinta tu dah ada tapi cinta tu menjadi lemah. Takut terubah hati. Hari ni mungkin cinta, mungkin kuat cinta, tetapi esok lusa tulat, belum tentu lagi kita cinta. Belum tentu lagi kuat cinta kita. Ada risau, ada takut. Apabila ada takut, maka adalah juga harap dalam hal-hal itu. Kita ada takut kehilangan cinta, kita harap cinta kita kekal. Macam itulah. Takut dan harap. Ini sepasang sayap. Sayap yang dapat membawa kita naik hampir kepada Allah. Hampir tu bahasa dalam. Inilah antara tanda-tanda cinta akan Allah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Sesiapa yang sempurna pada dirinya tanda-tanda ini, maka sempurnalah kecintaannya dan ikhlaslah cintanya. Nak kena adalah tanda-tanda yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Jadi kita fikirlah sendiri. Untuk diri kita sendiri, aku ni ada ke tanda-tanda tu? Banyakkah ada? Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita masuklah kepada perkongsian sebenar untuk malam ini, iaitu keterbalikan daripada tanda-tanda seseorang itu mencintai Allah. Bila terbalik itu, apa jadi dia? Jadinya tanda-tanda seseorang itu tidak mencintai Allah. Tanda-tanda ni ada tak pada kita? Bila kata tidak mencintai ini, dia tidak semestinya benci. Tak semestinya tak suka. Tapi dia tidak sampai ke peringkat mencinta. Kita ni kalau boleh nak sampai ke peringkat mencinta. Sebab tu kita belajar tasawuf. Nak bawa sampai ke situ. Jadi tanda-tanda seseorang itu tidak mencintai Allah, walaupun dia tak benci Allah, walaupun dia kurang mencintai Allah, walaupun dia lemah dalam mencintai Allah. Jadi apakah tanda-tanda? Yang pertama, tanda seseorang itu tidak mencintai Allah, orang itu dia tak berasa apa-apa tentang pertemuan dengan Allah di akhirat nanti. Dia tak berasa menarik. Kisah tentang nak bertemu dengan Allah, musyahadah, memandang Allah, dia tak berasa gairah. Dia tak tercari-cari, tak terusaha-usaha. Rasa macam biasa saja. Maksudnya belum sampai peringkat cinta. Sebahagiannya tu tak tahu pun adanya pertemuan dengan Allah pada hari akhirat nanti, yakni setelah masuk ke jannah nanti. Dia tak tahu pun ada peristiwa di mana kita akan memandang Allah. Dia tak tahu pun bahawa memandang Allah itu adalah kenikmatan yang tertinggi. Cerita-cerita ini dia tak tahu pun. Jadi macam mana dia nak mendapatkan sesuatu yang dia tidak tahu? Bagaimana dia nak matlamatkan sesuatu yang dia tak ada pengetahuan tentangnya? Sebab itu kita kena belajar. Ada yang tak terasa sedap sikit pun bertemu dengan Allah, musyahadah,
memandang Allah. Untuk apa? Yang dia nampak kenikmatan-kenikmatan syurga. Syurga abrar. Nikmat makan minum, boleh. Tu sedap-sedap. Nikmat berpasang-pasangan, yang itu memang nikmat. Nikmat berkerajaan, yang itu nikmat. Memandang Allah, macam mana, apa nikmatnya? Itu kena belajar. Dan pelajaran itu dia berada dalam tasawuf. Jadi nak sampai ke peringkat sentiasa berhadapan dengan Allah atau banyak memandang Allah, yang ini ada ilmu-ilmu dia, ada amal-amal dia. Sebagaimana kita susah payah belajar ilmu fiqh, macam itulah nak belajar ilmu ini. Susah payah nak belajar ilmu akidah, macam itulah nak belajar ilmu ini. Susah payah nak belajar ilmu tentang zaman akhir, macam itulah nak belajar dan amal ilmu ini. Tanda yang kedua, seseorang itu tidak mencintai Allah, ialah dia kurang membanyakkan sujud. Maksudnya, kurang buat solat-solat sunat lah. Dia tak rasa lazat nak tambah solat fardu yang dia buat tu. Dia rasa malas, tak rasa nikmat. Lepas fardu, orang lain pakat buat, dia tak terasa. Maksudnya tak sampailah tu ke peringkat mencintai Allah. Jadi buat solat-solat fardu sahaja, yang tu tak dinamakan membanyakkan sujud. Iaitu semua orang pun buat. Mana-mana orang yang buat lah, yang tak buat lagi lah teruk kan. Jadi nak jadi orang yang membanyakkan sujud ini, selain daripada sujud hati, iaitu bicara cerita lain, kita kenalah tambah dengan solat-solat sunat. Barulah jadi orang yang membanyakkan sujud. Tanda yang ketiga, seseorang itu tidak mencintai Allah, ialah dia tak ada rasa pun untuk berperang pada jalan Allah. Dia tak ada kesanggupan, tak sanggup, tak mau. Jika ada mau pun, dia itu secara membabi buta, bukan dengan perancangan yang bagus. Sebab dalam poin yang ketiga ini ada dua perkara. Satu, suka untuk berperang pada jalan Allah. Dan yang kedua, berperang tu pula dengan perancangan yang teratur. Saf yang tersusun, teratur. Bukan begitu saja pergi perang. Tanda yang keempat, seseorang itu tidak mencintai Allah, ialah apabila dia membenci mati. Semua orang pun takut mati, tetapi kita tidak membenci mati. Bahkan mati itu sesuatu yang memang disukai. Bagi ahli-ahli sufi, mati itu sesuatu yang dicintai, kerana dengan kematian itulah kita akan dapat bertemu dengan kekasih. Kalau tanpa melalui kematian, macam mana nak sebenar-benar pertemuan dengan Allah? Mesti melalui kematian, pintu kematian. Jadi orang yang tak mencintai Allah ini, dia benci mati. Dia tak suka akan mati. Kalau bolehlah, dia tak mau mati. Kalau boleh, tak mau melalui kematian. Nak hidup selama-lamanya tak mati-mati, ataupun terus masuk ke syurga. Hidup-hidup ni tiba-tiba hilang, terus ke syurga. Mati tu tak mau. Yang kelima, tanda orang itu tidak mencintai Allah, dia suka mendahulukan kesukaan diri sendiri berbanding kesukaan Allah. Dia sering mendahulukan apa yang dia suka berbanding yang Allah suka. Allah suka begini, dia pilih begitu. Tak kena. Allah suruh buat begini-begini, dia lebih suka pilihan dia untuk buat begitu-begitu yang bertentangan dengan yang kesukaan Allah tadi. Kalau agak selaras juga tak mengapa. Itu pilihan. Tapi kalau bertentangan tu tak boleh. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala suka jika kita ini jadi orang yang beradab. Jadi orang yang bersopan santun, yang baik budi. Tapi dia sendiri, dia tak nampak cool. Kalau jadi macam itu. Dia suka pilihan dia sendiri. Yakni, dia nak jadi tumpuan orang dengan mencarut.
Bila mencarut tu orang suka, orang tertawa. Dia suka macam itu. Padahal Allah tak suka. Dia nak bergaya kaki pukul yang bengis. Lagi bengis, lagi menggerunkan orang, lagi dia suka. Allah tak suka macam itu. Dia nak gaya cakap yang kurang ajar. Sebab rasa hebat, rasa cool, rasa hot. Allah tak suka macam itu. Dia utamakan pilihan dia sendiri berbanding apa yang pilihan Allah, yang Allah suka. Yang keenam, tanda seseorang itu tidak mencintai Allah, dia tak ada minat untuk membanyakkan zikrullah. Sebab dia tak berasa lazat. Kalau dia berasa lazat, sudah tentu dia akan membanyakkan. Ni tak ada datang lazat, tak ada rasa datang ghairah. Ataupun kurang lazat. Dia tak berasa zikrullah itu sangat penting. Tapi dia akui zikrullah, ingat akan Allah itu, sama ada dengan berlafaz atau tidak berlafaz, sama ada di mulut ataupun di akal ataupun di qalbu, memang bagus dia akui. Tapi dia sendiri tak ada nak membanyakkan tu. Sebab dia tak rasa nikmat dia tu. Jadi dalam sehari-hari, kita fikir diri kita sendiri banyak ke ingat akan Allah, ataupun lebih banyak masa tak ingat akan Allah. Biasanya kita ini lebih banyak masa tidak ingat akan Allah. Kalau sehari, waktu kita berjaga, katalah 18 jam. Dalam 18 jam tu, 9 jam lebih kita tak ingat akan Allah. Dah tentu, sekurang-kurangnya. Mungkin sejam, 2 jam ingat Allah. Yang lagi 16 jam, lupa langsung dah. Ingat benda lain. Macam mana kita nak berada dalam keadaan kita ingat benda lain tapi kita sedang ingat akan Allah juga? Ini memerlukan latihan. Latihan kesufian. Ini memerlukan riadah. Riadah rohani. Riadah tasawuf. Kena ada ilmu dia lah. Kena berguru dan kena mujahadah. Bersungguh-sungguh belajar tu. Itu yang macam Nabi Muhammad SAW, dia sentiasa dalam keadaan ingat akan Allah. Walaupun dia sedang ingat benda lain. Tanda yang ketujuh. Seseorang itu tak minat akan Allah, tak cinta akan Allah, ialah orang itu tak ada rasa minat dengan Al-Quran. Tak perlu tunggu orang lain cakap. Dia sendiri fikir, rasanya aku ni jenis orang tak apa minat ni dengan Quran. Nak membaca, nak mengkaji, nak mengaji. Fikir sendiri pun dah tahu dah. Ada yang memang tak minat. Ada yang tak berapa minat. Tak berasa sangat penting. Tapi mereka mengakui Al-Quran ini memang bagus. Kalau kita suka berinteraksi dengan Quran memang bagus. Tapi mereka sendiri pun tak ada sampai ke peringkat cinta. Kalau orang peringkat cinta ni, dia duk rasa Quran tu dengan dia saja. Walaupun dia tengah tak bawa, tapi duk teringat-ingat. Yang ke-8, tanda seseorang itu tidak mencintai Allah ialah orang itu tak sampai ke peringkat mencintai Nabi. Dia sekadar mengakui Nabi, ataupun lebih sikit lagi pun dia sekadar suka Nabi. Kita ni jangan berpada suka Nabi saja. Kena sampai ke makam mencintai Nabi. Baru cantik. Jarang-jarang ingat akan Nabi. Sebab itu Nabi ini bagus kalau kita dapat letak pada diri. Macam mana cara letak pada diri ni? Cara letak dia, kita amalkan sunnah. Sunnah-sunnah Nabi, mana yang kita terdaya nak melakukannya, sama ada sunnah yang besar-besar, atau sunnah yang kecil-kecil, atau sunnah yang seni-seni. Buat belaka, yang mana termampu buat. Contoh mudah. Kita capai kopiah nak pakai. Ingat Nabi. Sebab Nabi suka pakai. Tu kata letakkan Nabi pada diri kan. Padahal kopiah saja pun. Itu bahasa dalam. Kemudian kita nak betulkan serban kita kat cermin. Ingat Nabi. Ingat Nabi lagi.
Kita bangun pagi, nak berus gigi, tengok cermin, berus gigi, ingat Nabi lagi, berus gigi. Nampak janggut kita walaupun sikit, ingat Nabi lagi. Buka almari, nak pilih baju kerja, nampak ada jubah kita, ingat Nabi lagi. Kita tengok terpandang cincin di jari kita, ingat Nabi lagi. Waktu malam kita nak tidur, pakai celak, ingat Nabi lagi. Itu seolah-olah meletakkan Nabi pada diri. Sampai sebegitu, dari situ akan datang cinta. Itu kita kena membiasakan diri dengan sunnah-sunnah baginda. Baik sunnah yang besar-besar, sunnah yang kecil-kecil, atau sunnah yang seni-seni. Yang ke-9, tanda seseorang itu dia tak mencintai Allah ialah dia tidak berminat dengan khilwah dan munajah. Khilwah ni maksud dia, kita mencari ruang masa untuk bersunyi-sunyian. Berduduk-dudukkan hanya dengan kekasih kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Masa itu kita kena usaha carilah. Kena sediakan. Untuk kekasih, kita tak sanggup sediakan masa untuk dia. Macam mana perasaan dia kalau sesama makhluk lah? Kita asyik tak ada masa je untuk kekasih kita. Macam mana perasaan dia? Dengan Allah sepatutnya kita lebih lagi. Munajah pula, maksud dia lebih kurang, kita berdialog secara terus kepada Allah dengan bahasa kita, atau dengan apa-apa bahasa, mana-mana bahasa, atau dengan tanpa bahasa pun. Sama ada dialog secara lisan, atau dialog dengan akal, atau dialog dengan qalbu, dengan berkata-kata, ataupun dengan tidak ada huruf, tidak bersuara. Kita dengan Allah, kita merayu, kita bermesra-mesraan, kita mengadu, semualah dengan Allah tu. Itu munajah. Jadi kalau kita ni jenis tak minat dengan khilwah dan tak minat dengan munajah, mungkinlah kita tak termasuk dalam golongan orang yang mencintai Allah. Yang ke-10, tanda seseorang itu tidak mencintai Allah, dia tak kisah atau tak berapa kisah kalau dia terlepas akan Allah. Okey je. Tak rasa apa-apa pun. Kalau bagi ahli-ahli sufi, sekejap saja terlepas akan Allah, terlupa lah. Istighfar lah. Bukan salah pun, istighfar dah. Sebab terlupa tadi. Terlupa nak ingat akan Allah saja pun. Setara itu. Yang kita tadi, tak kisah lah. Dalam sehari-hari, berbelas-belas jam, mungkin puluh jam, tak ingat Allah pun. Sikit je ingat Allah. Itu pun masih berasa okey. Yang ke-11, tanda seseorang itu tidak mencintai Allah, dia berasa berat nak ikut perintah-perintah Allah, dan berasa berat nak jauhi larangan-larangan Allah. Yang dia sedap buat tu, langgar perintah Allah, dia rasa sedap, dia rasa ringan. Dan buat larangan-larangan Allah, dia rasa sedap, dia rasa ringan. Terasa malas nak patuh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tak datang rasa lazat dan tak datang rasa sedap untuk buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Tanda yang ke-12 orang itu tidak mencintai Allah, dia tidak bersifat pengasih sesama makhluk, ataupun kurang sifat mengasihani sesama makhluk. Satu, sebab dalam poin ini ada dua perkara. Perkara yang kedua, dan tidak bersikap tegas dengan musuh-musuh Allah dan orang-orang tidak beriman. Dengan musuh-musuh Allah, dengan orang-orang tak beriman ni, dia bertolak ansur sampai terlalu bertolak ansur, terlebih bertolak ansur. Kalau boleh nak sama aja, setara, tak kira apa agama pun kan. Kita dengan musuh-musuh Allah, dengan orang-orang bukan Islam, dan dengan orang dalam kalangan orang Islam sendiri pun yang tidak beriman, kita ada aizah kita. Kita ada ketegasan kita, bukan garang, bukan marah, tegas kita ada. Teguh dan tegas tu ada. Tegas dan teguh dengan pendirian agama. Yang ke-13, tanda seseorang itu tidak mencintai Allah, dia tak kisah sangat pun. Dia kurang risau,
tiada bimbang, tiada khawatir sangat, kot-kot terlepas akan Allah, terjauh daripada Allah. Cinta kot-kot jadi lemah, dia tak kisah pun. Dia sekadar jalan di kehidupan macam biasa saja. Kot-kot lah nak nanti terubah hati daripada Allah, bagi dia okey-okey saja. Dan sebagainya. Dan dia tak ada berasa harap sangat pun nak mendapat dekat dengan Allah, selalu dengan Allah. Dia tak kisah. Jadi kalau selama hari ini dia tak ada berasa rugi pun, memang tak ada lah. Kita kena ada perasaan, rasa rugi lah tak buat macam ni. Itulah tanda-tanda seseorang itu tidak mencintai Allah. Kita berharap agar tanda-tanda itu tak adalah pada diri kita, tak kenalah pada diri kita. Kalau terkena tu sikit-sikit, sipi-sipi, dan kita kena perbaiki. Sekiranya ada, kita kena cepat-cepat berubat. Ubat dia dengan jalan tasawuf lah. Itu yang utamanya. Jadi rugi sangat kalau kita nanti meninggal dunia dalam keadaan kita tak mencapai maqam sebagai seorang pencinta Allah. Sangat rugi. Kita tak belajar, kita tak rasa sangat kerugian tu. Kalau kita belajar lebih sikit, tak perlu sampai peringkat yang tinggi pun dalam tasawuf sufi ni, belajar lebih sikit daripada tasawuf biasa, kita akan terperasan sangat rugi kalau tak mencapai peringkat cinta akan Allah ini. Itulah kerugian yang kita tak boleh nak patah balik lagi, tak boleh dapat dah, melainkan dalam hayat kita di dunia ini sahaja. Kita nak usaha, nak ikhtiar dengan gigih masa hidup ini sahajalah. Jadi tuan-tuan, kita telah lihat tadi imbasan kembali tanda-tanda seseorang itu mencintai Allah, dan kita kupas pula tanda-tanda seseorang itu tidak mencintai Allah. Jadi semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Sekian saja.